pagi Tan Sri sudah panggil saya, tapi saya beri laluan kepada Ketua Pembangkang. Ya. Minta izin. Sila. Okay. 10 minit ya. Terima kasih Dato' Sri Speaker kerana izinkan saya bangun untuk membahas di peringkat jawatan kuasa ini di bawah kepala B4, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Dato' Sri yang Ketua, SPR merupakan badan yang cukup penting sekali kerana ia adalah badan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan untuk memastikan pilihan raya yang diadakan di negara ini bersih, telus, adil dan yang paling penting sekali adalah berkecuali. Tetapi saya ingin mengatakan di Dewan Yang Mulia ini, di mana SPR telah gagal dalam menjalankan tugasnya secara berkecuali. Baru-baru ini SPR telah membuat persempadanan semula. Tetapi persempadanan yang wujud di depan mata kita adalah satu gerrymandering yang cukup dahsyat sekali. Pertama, saya ingin bangkitkan di mana jumlah pengundi walaupun telah diperuntukkan oleh jadual 13, Perlembagaan Persekutuan menetapkan semua persempadanan kawasan jumlah bilangan pengundinya must be to be approximately equal, iaitu lebih kurang sama. Tetapi di depan mata kita, cadangan yang dibuat oleh SPR di mana kawasan Parlimen Damansara akan mempunyai jumlah pengundi seramai 152,000 orang. Tetapi pada masa yang sama, jika kita tengok di Putrajaya hanya mempunyai bilangan pengundi 17,000 orang. Perbezaannya adalah lebih kurang 10 kali ganda, di manakah prinsipnya to be approximately equal. Yang kedua, kita lihat di mana ada juga kawasan-kawasan pilihan raya di mana bilangan pengundi di kawasan DUN lebih ramai daripada kawasan Parlimen. Ia bermaksud office boy lebih penting daripada manager. Kita bandingkan, di negeri Perak sahaja ada 16 kerusi DUN mempunyai bilangannya pengundi lebih ramai daripada kawasan Parlimen. Contohnya, di kawasan Manjoy, jumlah pengundi di DUN Manjoy adalah 50,812 orang. Tapi apabila dibandingkan dengan Parlimen Padang Rengas yang dipegang oleh Menteri UMNO, jumlah pengundinya hanya 27,790 orang. Ini bermaksud satu undi di Padang Rengas adalah 2 undi di kawasan Manjoy. DUN mempunyai bilangan yang lebih ramai daripada Parlimen. Ini tidak masuk akal. Yang ketiga, persempadanan yang dibuat kali ini juga menunjukkan dalam kawasan Parlimen yang sama, kedua-dua DUN mempunyai bilangan pengundi yang perbezaannya cukup ketara sekali. Saya bagi contoh, Ipoh Barat. Di Ipoh Barat, kawasan DUN Becang mempunyai jumlah pengundi dekat 34,000. Tetapi di bawah Parlimen yang sama, DUN Kepayang hanya mempunyai pengundi kurang daripada 22,000. Dalam satu Parlimen, 2 DUN, perbezaan bilangan pengundi lebih 12,000 orang. Ini adalah tidak masuk akal, tidak demokratik dan perlu dikritik dengan sekeras-kerasnya. Keempat, apabila SPR membuat persempadanan, ia adalah tanpa landmass, iaitu peta topografi. Apabila kita tulis surat minta, dia kata tidak ada. Ini adalah merupakan satu kepincangan dan kelemahan yang patut kita perbetulkan dengan segera. Yang kelima, persempadanan kali ini kita juga saksikan ada satu kawasan Parlimen tetapi diletak di bawah 2 majlis pihak berkuasa tempatan. Saya bagi contoh, Ipoh Timur. Sebahagian Ipoh Timur diletak di bawah Majlis Bandar Raya Ipoh, sebahagiannya di bawah Majlis Daerah Batu Kajah. Satu Parlimen, 2 kawasan pihak berkuasa tempatan. Ini hanya menyusahkan pengundi-pengundi sahaja. Dan banyak lagi contoh yang saya boleh bagi. Ini bermaksud SPR telah gagal melaksanakan tugasnya secara bersih, adil dan berkecuali. Inilah sebabnya rakyat marah. Inilah sebabnya rakyat turun ke jalan raya. Inilah sebabnya kita semua sokong bersih 5 untuk membuat perhimpunan AMAM demi membela sistem demokrasi berparlimen di negara yang kita yang tercinta ini. Tuan Di-Pertua, selain daripada itu, saya ingin juga membangkitkan di mana cadangan persempadanan oleh SPR ini. Saya bertanya kepada Menteri, adakah kerajaan demi memastikan
SPR ini berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana politik. Adakah kerajaan sepatutnya letakkan SPR di bawah kuasa Parlimen? Pada masa ini ia berada di bawah jabatan Perdana Menteri. Maka secara nalurinya SPR tidak bebas dan dia sepatutnya diletak di bawah institusi Dewan Yang Mulia ini. Kedua, saya nak tanya kepada kerajaan, adakah kerajaan sanggup untuk menubuhkan jawatan kuasa terpilih Select Committee Parlimen untuk menerima laporan perkara SPR? Ini adalah untuk memastikan SPR bertanggungjawab kepada Parlimen, bukan bertanggungjawab kepada Perdana Menteri. Yang ketiga, saya nak tanya kepada kerajaan, ada kerajaan sanggup mewujudkan jawatan kuasa bipartisan untuk pemilihan ahli-ahli SPR? Ini adalah untuk memastikan SPR adalah bebas daripada pengaruh mana-mana parti politik. Dan yang keempat, saya ingin bertanya, kini kerajaan tiap-tiap tahun berbelanja berjuta-juta ringgit untuk mendaftar pengundi, tetapi sebenarnya ia merupakan satu pembaziran. Duit itu tidak perlu. Kita ada sistem komputer yang telah secara online. Sebenarnya saya nak tanya kepada kerajaan, perkara ini telah dibangkit oleh saya tiap-tiap tahun selama 4 tahun. Bilakah kerajaan nak buat sistem pendaftaran pengundi secara automatik? Kita ada teknologi, sains dan teknologi, sistem komputer cukup canggih, tetapi mengapa kita mesti memerlukan SPR pergi ke setiap rumah untuk mencari pengundi? Mengikut jawapan yang saya perolehi oleh pihak menteri, daripada menteri, sehingga hari ini masih ada lagi 4.2 juta rakyat Malaysia yang layak mengundi tetapi gagal mendaftar sebagai pengundi. Jumlah ini cukup besar sekali. Jumlah ini cukup signifikan. Sebenarnya kerajaan haruslah memastikan ada sistem pendaftaran pengundi secara automatik. Sesiapa rakyat yang mencapai umur 21 tahun terus layak menjadi pengundi, supaya kita tidak lagi bazir masa dan duit. Yang kelima, saya nak tanya kepada SPR, mengapa parti-parti politik yang dulu membantu SPR menjadi penolong pendaftar pengundi, kini telah pun dibatalkan pelantikan dan tidak boleh membantu rakyat untuk mendaftar? Ini berlaku kepada khususnya oleh parti-parti pembangkang. Ini mencerminkan sistem pilihan raya kita adalah tidak adil, diskriminasi, tidak telus. Dan sebelum saya tamatkan pembahasan saya telah pun didedahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Selangor, di mana pengerusi SPR yang baru, Datuk Muhammad Hashim bin Abdullah. Saya nak tanya kepada Dewan Yang Mulia ini, adakah benar beliau pernah menjadi setiausaha sulit kanan kepada Ketua Penerangan UMNO, iaitu Muhammad Ketere? Bayangkan, sebagai referee, pengerusi SPR adalah bekas setiausaha Ketua Penerangan UMNO. Bagaimana SPR boleh berkecuali? Bagaimana kita ada sistem pilihan raya yang bersih, adil dan telus? Sebab itu, jika betul, saya rasa tak mungkin daripada 1.6 juta penjawat awam, kita tak mampu pilih seorang yang penuh integriti dan berkecuali untuk menjawab jawatan pengerusi SPR ini. Ini adalah persoalan pokok yang cukup penting demi pembangunan sistem demokrasi berparlimen. Saya memohon apabila menteri jawab 10 persoalan yang saya kemukakan tadi dapat dijawab satu demi satu secara terperinci, supaya Dewan Demokrasi terus subur di negara kita, sistem demokrasi berparlimen terus menjadi sanjungan tinggi oleh semua rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sekian, terima kasih Datuk Seri Speaker. Ya,